Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid 5 karisma dan 5 intelek yang cikgu kasihi sekalian. Cikgu harap semua murid dalam keadaan ceria, dalam keadaan bersedia dan terus bersemangat menuntut ilmu sehingga berjaya dalam hidup. Baiklah, tajuk yang akan kamu belajar pada hari ini ialah proses asas kejadian manusia. Apakah yang akan kamu pelajari daripada tajuk proses asas kejadian manusia ini? Murid, iaitu kamu sendiri, boleh memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan sistem reproduktif perempuan dengan asas kejadian manusia. Proses asas kejadian manusia. Ini adalah sistem reproduktif lelaki. Ini adalah sistem reproduktif lelaki. Sistem reproduktif lelaki ini menghasilkan benih lelaki yang dikenali sebagai sperma. Benih lelaki ini dihasilkan di testis. Testis adalah bahagian sistem reproduktif lelaki yang berbentuk telur. Okay. Apakah benih lelaki yang dihasilkan oleh sistem reproduktif lelaki? Benih itu ialah sperma. Sperma, kalau kamu tengok daripada gambar raja animasi yang cikgu tunjukkan ini adalah seperti berudu yang sedang berenang-renang. Inilah dia sperma. Sperma adalah benih lelaki. Manakala ini adalah sistem reproduktif perempuan. Sistem reproduktif perempuan menghasilkan benih perempuan yang dikenali sebagai ovum. Ovum yang berbentuk seperti bola ini dihasilkan oleh ovari. Okay. Benih perempuan iaitu ovum dihasilkan oleh ovari. Mari kita lihat proses asas kejadian manusia. Proses asas kejadian manusia ini bermula daripada proses persenyawaan. Okay. Persenyawaan berlaku apabila sperma yang disalurkan ke dalam faraj bersatu di dalam ovum. Itulah dia persenyawaan. Persenyawaan adalah persatuan di antara sperma dan juga ovum. Apabila sperma dan ovum bersatu, maka berlakulah persenyawaan seperti mana yang cikgu tunjukkan di dalam animasi tadi. Baik, kita teruskan ya. Persenyawaan adalah proses yang pertama sekali. Seterusnya, proses pembesaran janin. Percantuman sperma dan ovum akan menghasilkan satu sel. Sel ini akan berganda menjadi 2. 4, 8 dan seterusnya membentuk zigot. Zigot akan melekat di dinding uterus. Cikgu tunjukkan di sini dinding uterus di mana? Dinding uterus adalah di sini ya. Di sinilah zigot tadi akan melekat, iaitu di dinding uterus. Seterusnya, zigot yang melekat di dinding uterus itu nanti akan membesar dan menjadi embrio. Okay, ini dia embrio yang membesar. Okay. Belum lagi ada nampak rupa seperti bayi, adalah sedikit rupanya. Okay. Dan inilah yang dikenali sebagai embrio. Kemudian, embrio tadi akan membesar menjadi fetus. Embrio membesar menjadi fetus. Fetus ini sudah kelihatan seperti bayi. Fetus masih melekat di dinding uterus. Dan akhir sekali, fetus akan membesar di dalam uterus ibu. Okay, fetus tadi akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Selepas 9 bulan, maka berlakulah kelahiran bayi, maka lahirlah seorang bayi yang comel ini. Itulah dia proses asas kejadian manusia. Cikgu harap semua murid-murid 5 karisma dan juga 5 intelek faham. Untuk itu, cikgu mau kamu jawab soalan yang cikgu sediakan di dalam Google Form. Sekian, terima kasih.